Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Harun, Ustaz Azbi, kekanda, abang-abang, kakak-kakak yang ada sekalian dan seterusnya anak-anak yang dikasihi sidang Jumaah Muslimin dan Muslimat. Sekali lagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan syukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini. Kita berada lagi di tempat himpunan sebegini. Tujuan kita mencari kebaikan dan tujuan kita untuk kita meneruskan ibadah ketaatan kita kepada Allah, khususnya ibadah pada mencari ilmu. Kerana kita faham sangat-sangat bahawa urusan agama ini asasnya adalah ilmu. Asasnya adalah ilmu. Dan itulah yang membezakan kita dengan lain-lain kepercayaan dan juga lain-lain agama. Kita diajar sebagai seorang Muslim memperkuatkan diri dan bersedia dengan kekuatan ilmu. Itu saya selalu guna satu analogi mudah ataupun satu bandingan cerita yang berlaku dalam kehidupan kita. Macam mana menunjukkan kekuatan ilmu yang ada pada diri kita ni, pada umat Islam ini. Sekira-kiranya apabila sahaja tok nenek moyang kita dulu apabila menerima Islam dan cuba untuk dirombak keislaman mereka, tapi tidak berganjak. Sesudah tok nenek moyang kita menerima Islam, menerusi penyebaran Islam di Nusantara ni, kemudian datang usaha yang datang daripada penjajah, antaranya Portugis, Belanda dan juga British. Tok nenek moyang kita tak berganjak keislaman. Itu yang hebat pada Islam ni. Sedangkan sebelum menerima Islam, tok nenek moyang kita ni sekejap berfahaman animisme, sekejap berfahaman kepada Hindu, datang Buddha, tukar kepada Buddha. Lepas tu bila datang Islam, mereka terima Islam. Tiba-tiba bila terima Islam, mereka sudah tidak berganjak lagi. Datanglah macam-macam tawaran dan usaha daripada Portugis untuk menyebarkan Kristian Katolik. Tak jadi apa-apa tok nenek moyang kita. Datang pula Belanda untuk sebarkan Kristian Protestan. Tak jadi apa pada tok nenek moyang kita. Datang pula selepas tu British kan, tak jadi apa-apa. Kerana beza pemikiran Islam ni tak serupa dengan pemikiran sebelum itu. Kalau animisme percaya, kemudian bila datang Hindu, hujah golongan Hindu ni kuat, maka tinggal hak lemah ambil yang kuat. Tapi bila datang Islam, Islam datang bersama dengan ilmu. Ilmu itu adalah kebenaran. Ilmu itu adalah fakta. Jadi bila kita ataupun tok nenek moyang kita menerima Islam, mereka menerima Islam dengan fakta, dengan kebenaran, dengan ilmu. Akhirnya kekuatan ilmu lah yang menyebabkan tok nenek moyang kita mempertahankan akidah, dan hari ini kita sebagai generasi kemudian menerima keuntungan itu dalam bentuk Islam yang kita ambil daripada tok nenek moyang kita. Tapi apakah kita terima secara sempurna? Tidak juga. Kita diajar bila kita jadi orang Islam, kita cari hujah. Cari dia punya kebenaran tadi menerusi apa? Menerusi usaha-usaha belajar ilmu-ilmu. Itu kekuatan Islam ni duduk pada pengembangan ilmu. Dan kemuliaan pada ilmu ni, Masya Allah, sampaikan mereka yang berada dalam gelanggang ilmu ni disebut berada pada fi sabilillah. Fi sabilillah. Sehingga kan mereka dibuka laluan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Hadis sahih itu kan, man salaka tariqan yantamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari satu laluan
untuk menuju ke syurga dengan ilmu, mencari laluan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala mempermudahkan dengan ilmu itu laluan menuju ke syurga Allah Ta'ala. Dan itu tentang fadilah ilmu. Kan kita buat satu contoh perbandingan tentang kekuatan ilmu ini dan kemuliaan ilmu ni, sehingga kita bawa satu teka-teki. Ingat tak dulu kita buat teka-teki, apa hukum pelanduk yang mati dibunuh oleh anjing pemburu? Hukumnya halal kan, boleh dimakan walaupun tak sempat disembelih oleh tuan dia. Daging apa tu ataupun pelanduk tu tak sempat nak disembelih, tengok-tengok dah mati dah, kena gonggong kat anjing pemburu, maka hukum dalam mazhab Syafi'i ini sah. Dia punya daging dia tu boleh dibuat sambal, dibuat ni lah, masak merah lah. Cuma nak makan ke tidak tu cerita lain lah, tak gamak tu cerita lain. Tapi dari sudut hukum fiqh sah. Pada masa yang sama, kalau pelanduk tu disembelih oleh orang bukan Islam, orang Kristian katakan, sah tak sembelihan dia? Tak sah. Padahal yang sembelih tu manusia, yang tadi tu binatang, bukan setakat binatang, anjing. Anjing ni najis mughallazah. Anjing najis mughallazah. Tapi hukumnya sah pada anjing mughallazah. Yang manusia Kristian ke Hindu ke Buddha ke pakai ke main lagi, pakai pengantin lah nak sembelih tu, tiba-tiba hukumnya haram, tak sah. Kenapa? Di situlah kita faham tentang fadilah ilmu. Anjing walaupun namanya anjing, binatang najis mughallazah, tapi apabila anjing itu masuk sekolah, diberikan ilmu pemburuan, dan dia tidak gelong, tidak maknanya dia mengikut ilmu yang diberikan, dia beramal dengan ilmu, mempraktikkan ilmu perburuan, maka hukumnya sah, jadi mulia sembelihan atau pemburuan dia. Tapi manusia, walaupun bukan binatang, walaupun bukan anjing, tapi kerana orang-orang ini mengikut pemikiran yang salah, sedangkan kebenaran itu Allah sentiasa tunjukkan menerusi persekitaran kita pada setiap saat. Allah datangkan tanda-tanda kebesaran dan kebenaran Allah Ta'ala ni pada setiap saat, minit, jam. Tiba-tiba manusia ni sebahagiannya tak ada masa untuk fikir tentang tu, ataupun fikir, nampak, tapi degil, sombong. Maka orang-orang ni pada agama lebih sesat daripada anjing yang jadi halal pemburuan dia. Boleh faham kan? Tentang fadilah ilmu di situ, kelebihan ilmu. Malah kalau kita bincang bab patung kan, patung ni dalam agama ni cukup sensitif. Patung asal-asalnya adalah haram. Padahal dalam urusan fiqh al-aslu fi al-asya' al-ibahah, dalam kaedah fiqh asal-asal satu benda itu adalah harus. Hinggalah datang nas mewajibkan, datang nas mengharamkan. Asal-asal satu benda tu harus, boleh buat, boleh tak nak buat. Sehingga ada hadis ataupun ada Quran yang kata wajib buat, maka dia jadi wajib. Haram buat, maka dia jadi haram. Contoh arak itulah. Tiba-tiba dalam masalah patung, maka asal-asalnya haram. Pasal apa haram? Sebab bahaya daripada patung dia adalah sejarah permulaan apa kat? Sembahan berhala. Yang muncul agama berhala ni, sembah Tok Pekong ni, berasal daripada patung-patung yang diciptalah. Sebab itu pada perbincangan patung cukup detail, ataupun dalam agama ni terlalu fokus dan berhati-hati pada patung. Tiba-tiba ada patung yang dibenarkan untuk kita jaga, kita simpan, anak-anak jaga. Apa patung tu tuan-tuan? Patung dalam urusan pendidikan. Urusan contoh alat bantu mengajar, ABM. Anak-anak kita jadi guru, boleh guna patung untuk mengajar. Nak tunjuk macam mana kuda, nak tunjuk macam mana binatang-binatang ni, tunjuk patung-patung ni. Dibenarkan. Kenapa? Sekali lagi kita faham, kerana ilmu. Ilmu adalah kebenaran. Maka ilmu ni dia dapat mengelakkan akidah daripada tergelincir. Sedangkan ketika itu orang-orang ni
bermain dengan bahaya yang cukup besar pada akidah, iaitulah patung. Tapi kerana dia duduk dalam dunia pendidikan, dunia berasaskan ilmu dan kebenaran, maka di situlah dalam syarak membenarkan patung ini diguna, disimpan pada tujuan alat bantu mengajar, tujuan pendidikan. Boleh tuan-tuan apa maksud patung? Patung ni adalah satu yang merujuk kepada benda hidup. Sama ada manusia atau binatang. Kalau benda tu macam buah kelapa sawit, itu tak panggil patung. Itu panggil apa Kita letak depan pintu rumah kita, buah belimbing sebiji. Itu panggil apa replika ke apa? Begitulah replika juga Ustaz Itu. Dan patung ni merujuk pada benda hidup, sama ada manusia atau binatang. Satu. Yang keduanya, yang dikatakan patung ni, kalau yang dikatakan patung yang diharamkan dalam perbincangan fiqh ni, kalaulah dia cukup sifat, start daripada atas sampai ke bawah, cukup sifat, satu je yang tak ada. Yang tak ada tu adalah nyawa. Yang lain semua ada. Maka yang nyawa tu Allah simpan di akhirat kelak. Pada masyarakat, siapa yang cipta patung tadi akan diminta supaya masukkan nyawa, hidupkan patung tu. Sebab tu ini kalau kita nak faham tentang patung, dia mesti cukup sifat. Kalau patung yang cedera, yang dipotong, yang dicacatkan, itu dibenarkan, tak dibincang dalam patung yang diharamkan. Kecuali kalau patung yang cacat separuh tubuh, tapi memang dicipta untuk disembah, itu tak boleh. Itu lagi dahsyat lah. Katakan patung Jesus Christ, patung Buddha yang dicipta separuh tubuh, memang cacat lah kan, tapi memang sifat dia dibuat untuk disembah, itu haram lah, lebih haram daripada patung yang lekat. Itu perbincangan patung. Yang ketiga, syarat yang ketiga ialah patung tu mesti berbentuk. Orang Terengganu kata stoko. Ada stoko. Apa maksud stoko? Maknanya kita ambil torchlight, kita suluh. Ada bayang tak? Kalau ada bayang, ada bentuk dia. Yang tu yang tak boleh. Tapi kalau suluh tak ada bayang, kita main gambar. Sekarang ni gambar pelik-pelik, gambar timbul 3D, 4D macam-macam. Yang nampak macam patung timbul tapi dia gambar. Yang ni kalau suluh ada bayang sebiji, itulah yang masuk dalam perbincangan. Sekali lagi kita sebut tentang kemuliaan ilmu. Kena ingat dekat, apa hukum akad keluar rumah tanpa izin suami? Hukum haram lah kan? Kalau belajar bab tu, dia masuk dalam hukum nusyuz, derhaka pada suami. Kalau akad buat begitu, akad tak perlu lagi ditanggung makan minum oleh suami. Tak perlu lagi suami sediakan rumah, pakaian, bagai, sebab sudah melakukan nusyuz. Tiba-tiba akad keluar rumah dan kerana nak belajar agama, belajar fardu ain. Boleh tak? Boleh. Fardu ain. Itu boleh. Walaupun suami tak benarkan, dengan syarat fardu ain, bukan fardu kifayah. Itu nak cerita tentang umat Islam dengan ilmu tak boleh dipisahkan. Boleh faham tuan-tuan tak boleh dipisahkan. Sebab tu tuan-tuan, kita ambil dia punya kesedaran itu, kepekaan itu, keinsafan itu, untuk kita bina semangat kita untuk teruskan usaha ikhtiar kita pada urusan-urusan ilmu ni. Cuma kalau boleh kita tambahkan nilai, tambahkan prestasi. Bukan setakat kita je yang hadir. Anak-anak kita lagu mana? Ahli keluarga macam mana? Adakah mereka sampai pada tempat-tempat yang patut mereka sampai? Apakah mereka ni mendapat ilmu yang sepatutnya mereka dapat? Itu antara benda-benda yang kita perlu pertingkatkanlah dia punya prestasi dan kualiti, insya-Allah, pada urusan pembelajaran. Kita pada pagi hari ini kita sambung lagi tuan-tuan sebagaimana ingatan biasa, kita sama-sama lillahi ta'ala, nawaitu an ata'allama lillahi ta'ala, nawaitu an ajtami'a lillahi ta'ala, dan apa-apa niat-niat yang baik yang lain untuk kita pastikan apa yang kita buat ini adalah ibadah, insya-Allah. Pada pagi hari ini kita masuk pada bab baru, bab 8. Muka surat 87. Muka surat 87.
Tajuk hari ni amar ma'ruf dan nahi munkar. Penting tajuk ni Kak ya. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Cuma Kak yang ada kitab ni, kerja pertama kena baiki sikit tu. dia punya ejaan tu. Ejaan tu salah. Bukan amal, tapi amar. Amar, A-M-A-R. Kitab lama L ke R? Betul, amar. R. Betul. Yang baru salah. Ustaz punya kitab tu sama dengan Ana. Betul tak? Amal lah tulis kan. Yang tu amal. Amal salah. Gambarnya cetakan yang sama kot. Victoria Agency. Amal salah. Dia amar. Amrun bil ma'ruf. Bukan amalun. Okay. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa dia ni? Amar ma'ruf, perintah buat baik. Nahi munkar, cegah daripada munkar. Ada dua kerja di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Imam Abul Lays As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyeksa orang-orang awam disebabkan oleh kerana dosa orang-orang tertentu. Tetapi apabila perbuatan dosa itu bermaharajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, maka berarti semuanya sudah layak menerima hukuman. Ini benda penting lah. Yang kita ambil peduli dan ambil ilmu pada perbincangan amar ma'ruf nahi munkar. Tuan yang dikasih sekalian, amar ma'ruf nahi munkar ni satu lagi aspek urusan agama yang sering kali diabaikan pada perbincangan. Dan oleh kerana perbincangannya tak berapa nak biasa dibuat, akhirnya ramai di antara umat Islam yang ambil acuh tak acuh, tak peduli dengan gerak kerja amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan urusan amar ma'ruf nahi munkar ni terlalu penting. Nanti kita akan tengok di mana kepentingan gerak kerja ini, sehingga kan ia menjadi jawapan kepada banyak masalah yang berlaku dalam masyarakat, dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kan kita duk fikir juga, kenapalah kita ni susah tak habis-habis. Kenapa kita ujian tak serit-serit. Kalau pergi kepada lebih besar lagi, kenapa umat Islam jadi lagu ni? Umat Islam di Gaza. Bila masa bantuan tu nak datang? Kenapa sampai begitu sekali derita yang Allah Ta'ala izinkan kepada mereka? Jadi soalan kenapa itu, jawapannya sebahagiannya ada dalam perbincangan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Biasanya jawapan-jawapan kepada soalan-soalan nakal macam tu dijawab menerusi ilmu maqasid. Ilmu maqasidus syariah. Ilmu tujuan kenapa Allah Ta'ala wajibkan itu, haramkan ini. Biasanya begitu. Tapi dalam sebahagian daripada musibah yang berlaku, jawapannya duduk pada perbincangan amar ma'ruf nahi munkar. Maka pertama-tama sekali pada permulaan perbincangan ini, Imam Abul Lays As-Samarqandi sudah beri jawapan kepada kita. Jawapan apa? Terhadap kebarangkalian kenapa kehidupan kita ni sering ada masalah, musibah tak habis-habis. Maka dibawa satu khabar yang diambil daripada kata-kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar Abdul Aziz. Siapa dia Khalifah Umar Abdul Aziz? Seorang di kalangan khalifah kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Beliau ni adalah cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Oleh kerana beliau ini adil dalam pemerintahan, sama dalam tindakan, hingga kan sebahagian ahli sejarah Islam meletakkan Umar bin Abdul Aziz ni sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Yang kelima. Biasanya kita tahu Khulafa Ar-Rashidin ni ada 4 orang je kan. Itulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tiba-tiba sebahagian ulama sirah meletakkan Umar bin Abdul Aziz juga sebagai khalifah yang kelima. Dek kerana
kerja buat Khalifah Umar ni macam kerja buat dan juga akhlak khalifah-khalifah awal tu, yang 4 orang tu. Okey, itulah dia kewarakan dan keadilan Umar Abdul Aziz. Di samping itu, beliau juga seorang ulama hebat. Pandangan Umar Abdul Aziz diambil kira dalam perbincangan agama. Pandangan Umar Abdul Aziz, seorang yang faqih, seorang yang warak. Maka dalam satu kata-kata Umar Abdul Aziz, dia kata apa? Allah Ta'ala tidak akan menyeksa orang-orang awam. Maknanya kita semua ni lah orang-orang awam, disebabkan dosa yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Kalau si A buat salah, orang lain tak tanggung salah dia. Jadi kalau Allah datangkan seksa, A lah yang kena. Dia tak kena pada B, C, D, E sampai Z. Oleh kerana A yang buat salah, A yang akan tanggung. Sepatutnya begitu. Itu kaedahnya. Boleh faham tuan-tuan? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tak boleh nak tanggung dosa orang lain. Ada pemimpin kita pernah sebut, dia kata apa, tak apa, dosa rakyat aku tanggung, dia kata. Tak boleh. Dosa setiap orang ni masing-masing tanggung. Itu prinsip asas lah. Prinsip asas. Tapi bila pergi pada tanggungjawab, ada juga dosa A, B tanggung, C tanggung. Pasal apa? Pasal A jadi rosak dek kerana B tak tunaikan tanggungjawab, C tak tunaikan tanggungjawab. Tu cerita dosa berantai. Okay, jadi asasnya ialah Allah tidak menyeksa orang ramai disebabkan kesalahan yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Itu asasnya. Okay. Tetapi, yang ini penting, apabila perbuatan dosa itu bermaharajalela dan terang-terangan, kemudian tidak ada yang menegur, maka berarti semuanya layak menerima hukuman. Hinggalah datang satu keadaan. Apa dia keadaan itu? Apabila dosa yang dibuat oleh individu tadi dibuat secara terang-terangan, dalam keadaan berleluasa, tidak ada orang yang menyekat dan menahan, waktu itulah Allah akan menyeksa semua sekali. Boleh faham tak? Ini perkataan Umar Abdul Aziz yang diambil daripada hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ada tak sini tuan-tuan ni? Ni yang kat bawah ni lebih kurang lah ni. Muka surat 88 kat bawah sekali tuan-tuan ni. Bawah sekali lebih kurang dengan maksud khabar daripada Umar Abdul Aziz. Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ay yughayyiruhu fala yughayyirunahu illa ammahum Allah bi'azabin qabla an yamutu. Tidak terjadi pada seorang yang melakukan derhaka, melakukan dosa, sedang mereka dapat menghentikannya. Orang tu buat dosa, orang lain tengok aja, tak sekat, tetapi mereka tidak mencegahnya, tidak menyekat, melainkan Allah akan meratakan pada mereka seksaannya sebelum mati mereka. Melainkan Allah akan azab orang lain itu secara umum. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih tuan-tuan ni. Jadi dia punya perkataan Sayyidina Umar Abdul Aziz ni lebih kurang macam hadis Nabi SAW. Innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarul azab hatta innallaha la yu'adzibul 'amma bi'amalil khassah hatta yarawul munkara baina zahranaihim wa hum qadiruna 'ala yughayyiru falam yughayyiru fa idza fa'alu dzalik 'azaballahu al-'amma wal khassah. Hadis sahih. Allah Taala tidak akan mengazabkan orang ramai disebabkan dosa yang dibuat oleh seorang dua. A buat dosa, B buat dosa, yang lain tak terkena azab sebab yang buat salah tu A ataupun B saja. Hinggalah apabila dosa yang dilakukan oleh A ke B ke dibuat secara depan-depan, hatta yarawul munkara baina zahranaihim, hinggalah mereka melihat mungkar itu depan-depan. Wa hum qadiruna ala yughayyiru, dalam keadaan kita semua orang ramai ni boleh je menghalang kejahatan tu daripada berlaku. Fala yughayyiru, tiba-tiba kita tak buat. Kita buat diam. Kita kata kubur masing-masing. Itu urusan dia.
Maka bila berlaku perkara itu apa jadi? Azaballahu al-ammah wal khassah. Allah akan azab semua sekali walaupun asalnya daripada seorang dua. Boleh faham kan? Ini kaedah dia. Dan inilah jawapan kepada banyak masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa musibah tak habis-habis? Kerana rupanya ada urusan amar ma'ruf nahi mungkar yang kita langgar. Boleh faham tuan-tuan Okey. Contoh yang mudah dalam keluarga kita sudah. Bila kita sebagai mak ayah tak peduli dengan apa yang berlaku pada anak-anak, apa jadi? Anak kita nak buat benda yang dia nak buat secara sembrono, secara mudah, secara terang-terangan, tak ada bimbingan daripada mak ayah. Mak ayah pula tengok je terkelik-kelik. Nak bercakap pun tak mau. Walaupun dia lihat benda tu benda salah. Anak tak semayang ke, anak terlibat dengan maksiat ke. Jadi bila perkara tu berlaku, maka berdasarkan perbincangan ini, bala akan turun secara collective damage, secara umum. Bukan lagi kepada seorang dua tu. Bukan lagi kepada si pelaku dosa. Tetapi secara umum. Collective damage. Boleh faham tuan-tuan Ini jawapan kepada banyak masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tengok lagi. Dan diriwayatkan bahawa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusha' bin Nuh. Ini baiki sikit tuan-tuan kepada Yusha' bin Nuh alaihissalam. Yusha' bin Nun, bukan Nuh. Yusha' bin Nuh. Salah, Yusha' bin Nun, N-U-N. Itu merujuk pada Nabi Yusha'. Siapa dia Nabi Yusha'? Ingat tak dalam surah Al-Kahfi tu tuan-tuan Surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Okay? Kan Nabi Musa dia bawa dia punya pembantu dia kan. Ketika dia nak mencari ilmu daripada Nabi Khidir, dia bawa pembantu dia. Okay? Macam mana ayat dia tak ingat Wadrib lahum masalah rajul ini bukan wadrib. Tak ingat, starting dia tak nampak. Jadi pembantu dia itu adalah Nabi Yusha' bin Nun. Ini Nabi yang menjadi pengganti kepada Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam yang memimpin Bani Israel kemudiannya menguasai Baitul Muqaddas. Okay. Selepas daripada datang perintah daripada Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk bawa Bani Israel masuk ke dalam Palestin dan berperang dengan kumpulan Jabari, tapi Bani Israel ketika itu enggan, kemudian biadab pula dengan Allah dan Rasul, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kalau kamu beria benar nak berperang, pergilah kamu perang dengan Tuhan kamu. Kami duduk sini. Besok kalau menang, panggil kami. Kami nak celebrate sekali. Itu biadab Bani Israel ketika itu. Akhirnya Nabi Musa AS doa kepada Allah Ta'ala. Maka Allah datangkan apa? Balak apa? Dalam bentuk apa? Kesesatan Bani Israel di padang pasir. Sebagian riwayat kata padang pasir Sinai, Mesir. Yatihuna fil ardi. Dalam keadaan yati ni tak tahu mana timur barat, timur barat, utara, selatan. Selama 40 tahun. 40 tahun. Maka selepas itu barulah muncul generasi baru Bani Israel. Selepas 40 tahun. Generasi baru itu apa? Siapa? Iaitulah Bani Israel yang ditarbiah oleh Nabi Yusha' bin Nun. Pengganti kepada Nabi Musa. Nabi Musa dalam riwayat ahli tafsir mengatakan wafat dalam peristiwa kesesatan di padang pasir. Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi ketika itu Allah gantikan generasi umat Islam yang diwakili oleh Bani Israel yang ditarbiah oleh Nabi Yusha'. Diajar dengan jihad, dengan iman. Akhirnya kumpulan generasi baru inilah yang akhirnya muncul dengan semangat jihad dan berjaya mengeluarkan kumpulan Jabbarin daripada Baitul Muqaddas. Dan peristiwa inilah yang dibuat hujah oleh Yahudi Zionis sampai hari ini, bahawa Palestin itu adalah hak mereka, bukan hak kita. Dalam surah apa? Surah Al-Ma'idah ke apa? Ayat tu.
Allah Ta'ala bawa perkataan Nabi Musa kepada Bani Israel. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kamu semua ke dalam bumi muqaddas yang disucikan bumi itu dan telah ditentukan untuk kamu. Bumi apa tu? Bumi Palestin. Jadi Bani Israel sampai ke hari ini mendakwa bahawa Palestin itu adalah hak mereka. Tak percaya buka Quran. Dia kata tengok dalam Quran kamu pun ada ayat yang menyatakan Baitul Muqaddas itu adalah bumi mereka. Itulah Palestin sekarang lah. Khususnya pada Masjidil Aqsa tu. Jadi kita nak jawab dari mana tuan-tuan ni? Pada dakwaan jahat dia orang ni. Ada ulama kita bantu kita. Antaranya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dia sebut dalam kitab dia Qasasul Anbiya tu, dia sebut bahawa Allah menjanjikan Palestin, Baitul Muqaddas tu, Masjidil Aqsa tu kepada orang Islam, bukan kepada Bani Israel. Jadi kamu ketika itu layak untuk dapat kemuliaan itu kerana kamu adalah orang Islam pada ketika itu. Sedangkan sekarang kamu bukan lagi orang Islam. Sekarang kamu sedang mengikut ajaran sesat yang dirombak daripada Islam versi Nabi Musa. Ajaran kitab Talmud. Ada pun orang Islam yang sebenar hari ini, orang Islam yang mengikut ajaran Quran. Jadi hak pemilikan Baitul Muqaddas bukan lagi bawah pemilikan kamu. Itu dijawab oleh ahli ulama tentang tu. Okey. Jadi hak kita nak ambilnya Nabi Yusha ni lah yang membentuk generasi baru yang berjihad dan akhirnya berjaya membersihkan Baitul Muqaddas daripada kumpulan Jabbari. Sebab tu tuan-tuan banyak dia punya iktibar dari peristiwa jihad ni. Ini menunjukkan kepada kita tentang kuat setara mana pun manusia ni yang kadang-kala Allah Ta'ala datangkan gambaran kuat tu secara image, secara nampak, secara zahir. Dahsyatnya, kuatnya tidak terkalahnya kumpulan itu. Tapi bila berlawan dengan kekuatan iman, maka kekuatan sehebat Jabbarin pun akan kalah. Itu realiti yang berlaku. Kita ambil daripada iktibar sejarah. Kumpulan Jabbari ni, sehingga kan ada riwayat Israiliyat mengatakan bahawa ada di antara mereka ni yang kuat-kuat ni sampai mereka harung air laut tu, harum gitu je. Sampai begitu sekali kuat nak ceritanya, mitos berkenaan dengan keperkasaan Jabbari yang tidak terkalah. Yang tidak terkalah. Tapi bila bertemu dengan kekuatan jihad, kekuatan iman, kalah Jabbari. Buktinya umat Islam yang dipimpin oleh Yusha bin Nun berjaya menguasai Palestin dan akhirnya menguasai dan memerintah di situ. Umat Islam bertapak di situ. Sama juga dengan hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku di Gaza dan keseluruhan dunia Islam. Hari ini umat Islam lemah sangat dek kerana apa? Melihat kuatnya musuh Yahudi dan juga Nasrani. Amerika Syarikat bergabung hari ini. British mengenakan Gaza hari ini. Umat Islam cerek-berek jadinya. Tak berani, terkencing orang kata. Tak berani nak angkat kepala. Netanyahu senyum. Sebab apa dia senyum hari ini? Buatlah apa-apa. Tindakan, perancangan, cadangan, mesyuarah. Apa-apa keputusan sekalipun, dia senyum je. Pasal apa? Asal dia sudah menguasai keseluruhan dunia yang diketuai ataupun dilambangkan menerusi kuasa Amerika Syarikat, United Nations. Semuanya sudah dikuasai oleh Yahudi Zionis. Jadi umat Islam sendiri pun bila tengok kuasa seperti Amerika tak berani nak angkat kepala. Padahal dalam sejarah kita ada sejarah perjuangan Nabi Yusha dan kumpulan Bani Israel generasi baru menentang kekuatan Jabbari. Dan dalam sejarah juga pernah berlaku peristiwa apa? Peristiwa pertempuran antara umat Islam dengan Mongol Tatar. Buat kali pertama dalam sejarah peperangan Mongol Tatar, kumpulan Tatar ni kalah di tangan umat Islam. Buat kali pertama. Tahun 1260. 1260. 2 tahun selepas kerajaan Baghdad jatuh.
1258 kerajaan Bani Abbasiyah berjaya diruntuhkan oleh Mongol Tatar. Itu pun kenapa jatuh Mongol Tatar? Bani Abbasiyah ketika itu, kerajaan Islam ketika itu jatuh. Kenapa jatuh? Kerana munafik. Kerana tindakan pengkhianatan umat Islam. Menteri ketika itu, Menteri Al-Qawmi, seorang yang bermazhab Syiah, sudah buat deal dengan tentera Mongol Tatar. Dah buat perancangan komplot di belakang. Kalau menang Mongol Tatar, maka dia dijanjikan sebagai pemimpin ketika itu, Menteri Syiah ketika itu. Maka dia buka pintu kota pada waktu malam. Ketika umat Islam leka ketika itu, maka diserbunya daripada luar kota masuk ke dalam, dah habis tuan-tuan. Dalam sejarah sekitar 2 juta umat Islam dibunuh. Genocide, pembunuhan secara sewenang-wenangnya ketika itu, sampai darah mengalir ke longkang-longkang, sampai ada riwayat mengatakan kepala manusia ni ditimbun, buat macam piramid. Tapi ada mitos tentang kekuatan Mongol Tatar yang tidak terkalahkan. Ada cerita-cerita mitos, cerita-cerita yang membayangkan Mongol Tatar ni tak boleh nak lawan macam mana pun kalah. Gambaran pada Conan Barbarian tu kan. Ada satu riwayat berkenaan dengan pahlawan Mongol Tatar, perempuan. Dia berjalan, tengok-tengok ada pemuda-pemuda Islam duduk belonggok tepi jalan. Dia kata, "Mu tunggu sini, aku nak ambil pedang." Dia kata, "Aku tak bawa pedang, tunggu sini." Yang menghairankan dia, bila dia balik semula, datang balik ke tempat tu, bawa pedang, dia terkejut tengok tak ada seorang pun pemuda Islam yang bangun, lari. Pasal apa? Pasal penakut. Takut sangat dengan arahan, walaupun arahan itu sampai ke tahap nak membunuh dia. Kerana arahan pun tak berani nak buat apa. Nak cerita lemahnya orang Islam ketika itu. Ada riwayat sebegitu. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia ingatkan kita, sebenarnya sesuatu yang kita nampak sebagai hebat, sebagai tidak terkalah, sebenarnya boleh saja dikalahkan kalau ikut strategi dan laluan yang betul. Apa buktinya? Buktinya apabila Mongol Tatar dihadapi dengan strategi yang betul, semangat melawan dan jihad yang sejati, akhirnya Mongol Tatar kalah. Pertempuran yang pertama menyebabkan Mongol Tatar kalah ialah pertempuran di Palestin. Ain Jalut. Pertempuran Ain Jalut tu dan berlaku di Palestin hari ini. Mongol Tatar kalah pertama kali dalam sejarah. Dahsyat tak dahsyat Mongol Tatar ni, sehingga ada penulis yang meramalkan serangan Yajuj Majuj, munculnya kumpulan Yajuj Majuj memusnahkan bumi ini sebagai tanda akhir zaman sebelum Dajjal keluar, sebelum kiamat. Ada yang kata merujuk kepada serangan Mongol Tatar. Itu adalah kumpulan Yajuj Majuj. Nak ceritanya dahsyat pergerakan Mongol Tatar ni. Datang seumpama air bah akan memusnahkan tanaman dan juga menenggelamkan dataran-dataran. Begitu gambaran dahsyatnya Mongol Tatar. Tiba-tiba bila disekat dengan jihad, dengan iman, kalah Mongol Tatar. Malah lebih daripada itu, Mongol Tatar jadi orang Islam. Mongol Tatar jadi orang Islam. Timur Leng, cucu kepada Genghis Khan, masuk Islam. Bila dia masuk Islam, yang lain pun pakai isi borang Melaka, bayar yuran Melaka lah. Sehingga kan mereka selepas itu cuma untuk membangkitkan balik ataupun untuk bayar kafarah kejahatan mereka pada waktu mereka mengganas dulu. Tapi caranya tak betul lah, sehingga ada di antara mereka yang buat undang-undang baru, mencampur antara undang-undang syariat agama ni dengan Hindu, dibina sistem baru. Itu tak betul lah. Tapi nak ceritanya, mereka selepas itu cuma untuk bayar balik kesalahan mereka pada Islam ini dengan cara cuba untuk membangunkan balik tamadun. Dan sampai ke hari ini Mongol Tatar adalah orang Islam. Itu yang apabila berlaku MH17 tu kan di Donetsk tu. Ada kumpulan Islam kat situ. Cek siapa kumpulan Islam di wilayah Donetsk ni. Rupanya keturunan Genghis Khan tadi. Timur Leng tadi. Itulah orang-orang Islam yang kemudiannya, orang Mongol Tatar yang kemudiannya masuk Islam. Lepas tu Muhammad Al-Ghazali kata apa? Dia kata, kalaulah umat Islam mengambil langkah awal
pergi jumpa dengan Genghis Khan, jumpa dengan Hulagu Khan, kemudian bercakap tentang Islam kepada mereka. Nescaya ada kebarangkalian yang besar, Allah buka hidayah kepada mereka. Buktinya ialah selepas itu mereka dengan senang hati menerima hidayah Islam. Cuma tak ada usaha dibuat pada peringkat awal. Pasal takut punya pasal. Dan menganggap Mongoltatan ini sebagai musuh yang tak boleh dihadapi dengan kekuatan depan-depan. Dan sejarah juga membuktikan mereka juga kalah dalam pertempuran Ain Jalut. Itulah Syekh Muhammad Al-Ghazali sebenarnya dia ulas isu tu, dia trigger pada isu Palestin. Sebab dia aim kepada Palestin, umat Islam, seolah-olah hilang dia punya harapan untuk membantu umat Islam Palestin, dan kerana di belakang Yahudi Zionis itu adalah kuasa besar dunia, itulah Amerika Syarikat. Yang umat Islam nampak macam kuasa ni tak mampu dikalahkan. Padahal secara realiti Amerika kalah dalam banyak peperangan. Kat mana mereka kalah? Di Vietnam kan? Vietnam 20 tahun perang di sana dengan kumpulan Vietcong, Barisan Pembebasan Rakyat, yang pakai cawak tu lebih kurang je tuan-tuan. Kita kata pakai pakaian tu ala-ala cawak kain gitu je, yang pakai selipar jemput je, tapi kalah dalam perang tu. 20 tahun perang dengan Vietnam, dengan Vietcong di Vietnam, kalah 20 tahun dengan menggunakan strategi terowong. Itulah Hamas ambil teknik terowong itulah diubah suai pada strategi di Gaza. Begitu juga Amerika kalah di mana? Afghanistan. 20 tahun dia masuk. 2001 dan 2021 dia keluar. 2001 dia masuk, 2021 dia keluar. Keluar keadaan kocoh-kocoh, tinggal peralatan perang bagai kan. Ada pesawat lah, tank lah, tinggal tak diangkut sekali. Kocoh-kocoh tuan-tuan. Kalah dengan kumpulan mujahidin yang tengok pakaian mujahidin. Dia heret selipar je. Pakai RPG buatan Rusia tu je. Kalashnikov AK-47 tu je. Teknologi 47. Teknologi tahun 1947. Dengan teknologi laser hari ni. Tapi mereka kalah. Pasal apa? Sebab kumpulan mujahidin berperang atas nama jihad, atas nama Holy War. Sama dengan Vietnam, Vietcong. Mereka berjihad pada membebaskan tanah air mereka. Akhirnya kalah. Juga mereka kalah di mana? Somalia, tuan-tuan. Somalia. Tak boleh pun nak menghadapi kumpulan militer Jeneral Farah Aidid. Tak boleh pun. Akhirnya tentera Amerika terjerit, terpekik, terlolong, kena perangkap, tuan-tuan. Terpaksa Mayday yang datang siapa, tuan-tuan? Bantu. Ketika tu tentera Melayu, komando Malaysia pergi hantar bantuan, tuan-tuan. Ada Corporal Aznan tu yang kena tembakan mati. Black Hawk Down, tengok cerita tu, tuan-tuan. Black Hawk Down. Datang pesawat untuk bantu tentera Amerika. Kalah juga. Akhirnya tentera bantuan PBB, iaitulah tentera Malaysia yang datang pergi menyelamatkan. Sebab tu nama Malaysia ni masyhur lah. Amerika dia tabik spring dengan tragedi yang berlaku di Somalia, tuan-tuan. Jadi perkara-perkara ni kita baca lagi dalam sejarah untuk kita lihat apa yang berlaku sekarang ini menyamai dan ada dia punya turutan sejarah. Sejarah bagaimana Nabi Yusha' bin Nun bawa tentera-tentera, iaitulah umat Islam Bani Israel ketika itu, berjihad melawan kumpulan yang dianggap tidak terkalah, kumpulan Jabari, dan akhirnya mereka berjaya menguasai Palestin. Tuan-tuan, adalah riwayat tentang peperangan itu, antaranya ketika berlaku perang, tuan-tuan, hari Jumaat, tiba-tiba matahari dah nak jatuh. Matahari dah nak jatuh, nak masuk hari Sabtu dah. Maka Nabi Yusha' bin Nun berdoa ataupun minta bermunajat kepada matahari. Wahai matahari, kamu adalah hamba Allah, kamu bertugas dengan perintah Allah, kami juga hamba Allah, kami berperang dengan perintah Allah, maka dengan izin Allah berhenti kamu daripada bergerak. Maka matahari berhenti bergerak. Hadis ni hadis sahih, tuan-tuan, berkenaan dengan
pergerakan matahari yang pernah disekat perjalanan dia oleh Nabi Yusha' bin Nun dalam peristiwa jihad menentang Jabarin. Hadis ni hadis sahih. Cuma macam mana nak adukan hadis ni dengan fakta saintifik? Kalau ada di antara anak-anak kita yang canggih, boleh nampak kok sepanjang pergerakan matahari yang terhenti lebih beberapa jam tu menyebabkan berlaku perubahan pada persekitaran itu. Kalau adalah jumpaan sebegitu, ada yang membenarkan lagi, meyakinkan lagi lah apa yang berlaku yang disebut dalam hadis Nabi ni. Kenapa dia minta supaya matahari itu berhenti? Kerana kalau matahari terus tenggelam, berubah hari baru, hari Sabtu. Hari Sabtu ni hari cuti. Bani Israel tak boleh berperang. Bila tak berperang berjadi tuan-tuan, kaum Jabari dia boleh mengumpul kekuatan balik pada hari Sabtu. Hari tidak boleh berperang ni. Dia boleh merawat luka, boleh baiki kerosakan, kemusnahan yang ada. Jadi sebab tu Yusha' bin Nun minta kepada Allah Ta'ala izinkan supaya matahari ini berhenti, supaya peperangan yang hampir-hampir dimenangi oleh kumpulan Islam ketika itu betul-betul berlaku. Dan akhirnya itu yang berlaku dalam sirah tuan-tuan ni. Okey, Nabi Yusha' bin Nun, Nun bukan Nuh alaihi salam. Aku akan membinasakan dari kaummu 40,000 orang yang baik-baik dan 60,000 yang derhaka. Nabi Yusha' bertanya, "Ya Tuhan, itu orang derhaka sudah layak. Maka mengapakah orang yang baik-baik itu?" Jadi Nabi Yusha' pelik, ya Allah, kenapalah orang baik pun kena binasa juga? Malah bukan seorang dua, 40,000 orang. Kalau yang derhaka 60,000, kita pun fahamlah. Kita pun boleh terima. Sebab mereka ni lawan kamu, ya Allah. Habis yang 40,000 yang baik-baik yang ikut kamu ni lagi mana? Maka Allah jawab macam mana? Jawab Allah, kerana mereka tidak murka terhadap apa yang aku murka. Bahkan mereka makan minum bersama mereka yang derhaka itu. Maknanya apa? Orang baik ini tak laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak pun nahi mungkar terhadap orang-orang yang derhaka, malah nampak macam bersubahat sekali. Boleh main damaji sekali dengan puak-puak ni. Boleh duk bersukaria sekali dengan puak-puak ni. Walaupun mereka tahu puak-puak ni puak-puak derhaka pada Tuhan. Jadi riwayat ni ada kedaifan dan daripada riwayat Israiliyat. Jadi Israiliyat ni kita terima sebagai wallahu a'lam gitu. Kecuali Israiliyat yang diterima dalam agama seperti yang disebut dalam Quran, dalam hadis. Jadi kalau tergantung macam ni, kita baca je lah untuk mengambil tahu apa yang ada dalam riwayat ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, yang ni kita tinggalkan tuan-tuan ni. Hadis ni dhaif jiddan. Letak kat sebelah dia, dhaif jiddan. Hadis yang sangat dhaif kita tinggal lah. Dhaif kita terima, tapi dhaif jiddan kita tinggal. Anas radhiyallahu anhu berkata, Kak jumpa tak mana yang ada kitab ni? Mana yang ada kitab Abu Hurairah tu tinggalkan ni, dhaif jiddan. Sambung pada hadis yang berikutnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri wa inna minan nasi nasan mafatihu lisyarri maghaliqu lil khair fatuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Sesungguhnya di antara manusia itu, tambahkan manusia, ada yang tertinggal pada terjemahan itu. Sesungguhnya di antara manusia itu, manusia jatuh tu kan, tambah ada yang menjadi pembuka untuk kebaikan dan penutup dari kejahatan. Dan ada juga manusia yang menjadi pembuka kejahatan dan penutup kebaikan. Maka sungguh beruntung, sungguh untung bagi orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka kebaikan, dan binasa bagi orang yang dijadikan Allah
pembuka kejahatan itu di tangannya. Artinya yang ni patutnya dibawahkan, dibawahkan, tidak diitalikan ni, sebab dia bukan maksud kepada hadis di atas. Artinya orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah mungkar itulah pembuka kebaikan dan penutup dari kejahatan, dan ia termasuk orang mukmin, sebagaimana firman Allah Taala yang berikut di belakang. Okay, hadis ni tuan-tuan buat dalam braket hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah hadis hasan. Hadis hasan ni dia duduk bawah sikit daripada sahih, dan dia hukum dia kita kena terima sebagaimana kita terima hadis sahih. Anak-anak kita yang belajar ilmu mustalah hadis, hadis ni ada dua kategori, hadis mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir, hadis yang mustahil berlaku pembohongan kerana ramainya yang terlibat meriwayatkan hadis tu. Yang keduanya, kalau hadis yang tak ramai meriwayatkan, itu lagu mana? Itu disebut hadis ahad. Dalam pembagian hadis ahad ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Okey. Jadi ini hadis hasan, bawah sikit daripada sahih. Okey. Hadis ni cukup penting untuk kita nilai diri kita. Nabi SAW sebut macam mana? Manusia ni ada dua macam. Nabi SAW sebut manusia ni ada dua macam. Yang pertama disebut sebagai mafatihul khair, yang kedua disebut sebagai mafatihul syarr. Yang pertama, manusia yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Satu. Yang kedua, manusia yang jadi pembuka kejahatan dan penutup pintu kebaikan. Dua. Jadi hak pertama tadi itu adalah orang-orang yang berjaya, disebut sebagai tuba, bertuahlah untuk mereka yang menjadi pembuka kepada kebaikan. Manakala yang menjadi pembuka kejahatan disebut wailul liman ja'alallahu mafatihu al-ghaib asy-syarri. Maka dia disebut sebagai wil. Apa maksud wil? Celaka. Wil ni ada dua makna. Yang pertama, celaka, musnah, binasalah. Yang kedua, merujuk kepada lembah di tengah-tengah neraka Jahannam. Disebut sebagai wil. Jadi dua maksud tu boleh diguna pakai ketika kita jumpa perkataan wil. Wailun liman ja'alallahu mafatihah syarri ala yadai. Wil lah bagi orang yang Allah jadikan di tangannya memegang anak-anak kunci kejahatan. Sama ada musnah binasa lawan tu ataupun neraka, wil lah bagi orang itu. Jadi apa maksud pemegang kunci kebaikan? Dibahaskan di bawah ni oleh Imam Abdullah Samarkandi, iaitulah orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah mungkar. Orang itu seolah-olah memegang anak kunci kebaikan di tangannya. Dan kita ni ada tak potensi duduk pada bahagian tu? Adalah Kak. Pasal kita adalah mak ayah pada anak-anak. Bila kita jadi mak ayah pada anak-anak, sebagai fungsi mak ayah, kita menggalakkan anak-anak kita buat benda baik, larang anak kita buat benda jahat. Anak kita yang seumpama sehelai kain putih yang keluar-keluar dalam keadaan tak tahu ABC, tak tahu hitam putih, tak tahu dosa pahala, tiba-tiba hari ni tahu dia dosa pahala, reti dia hitam putih, pandai dia memilih baik buruk. Agak-agak dari mana ilmu itu datang? Sudah tentu daripada tujuh ajar kita dulu. Kita yang tujuh ajar dulu. Maka kita ni sebagai mak ayah yang betul ikut fungsi mak ayah Islam, kita di tangan kita sudah memegang anak kunci kebaikan. Dan juga memegang juga anak kunci penutup kejahatan. Apa bukti dia? Bukti dia kita berjaya membimbing, mendidik anak-anak kita. Boleh faham tak? Dan kalau kita pergi dengan lebih jauh, lebih luas, bukan setakat kita jadi mak ayah, kita juga dalam masyarakat adalah imam, adalah pengurusi itu, pengurusi ini. Maka dia punya fungsi anak kunci kebaikan, anak kunci kejahatan itu semakin diperluaskan. Okay? Sebagai seorang imam, sebagai seorang pengurusi, serta penduduk, maka kitalah
antara orang yang menggalakkan kebaikan dalam masyarakat, yang menutup dan mencegah lubang-lubang kejahatan daripada berlaku dalam kampung kita. Maka kita duduk dalam nikmat orang-orang yang menggalakkan amal ma'ruf nahi munkar. Maka apa yang berlaku dalam hadis ni disebut tuba, berbahagialah untuk orang-orang ni. Boleh faham tak Pada sudut yang kedua, ada jenis orang yang memang orang ni penggalak maksiat, menjadi pencetus kepada mungkar. Orang ni disebut dalam hadis ni wil bagi orang ni. Ini hadis hasan, hukumnya macam hadis sahih. Macam hadis sahih. Neraka wil ataupun kemusnahan bagi orang ni. Orang tak teringat nak buat dosa, bila jumpa dengan dia, jadi berkenan dengan dosa. Orang tak terfikir untuk buat maksiat, bila jumpa dengan dia, jadi melekat dengan maksiat. Itu bahaya tak? Ada ke tidak macam tu? Ada lah, sepatutnya tak ada. Tapi sehari dua baru ni ada mak ayah je dia tangkap. Pasal apa? Pasal apa dia tangkap? Apa tuduhan dia di mahkamah? Campur susu bayi dengan air ketum. Allah boleh tahan sungguh mak ayah milenium. Campur dengan air ketum. Di tempat saya di Kuala Terengganu, ayah ditangkap berjemaah dengan anak. Pasal apa? Mencuri. Anak duduk atas bumbung, ayah duduk kat bawah. Allah ya Rabbi ya Karim. Itu lagu mana nak faham tu? Jadi bila kita belajar bab nahi mungkar, kita faham ini mungkar secara berjemaah yang Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang kita bacakan ini. Celaka bagi orang yang menjadi penganjur kepada maksiat dan kejahatan. Boleh faham tuan-tuan ni? Dan ini adalah perkara serius yang ada kaitan dengan iman. Seorang mukmin yang benar iman kepada Allah, tidak mungkin dirinya menjadi penganjur kejahatan dan kemungkaran. Tak mungkin. Pasal iman dengan benda mungkar, dia tak sepuluh. Iman adalah perkara baik. Tiba-tiba dia boleh jadi pendorong ataupun pendokong kepada kemungkaran. Itu tidak wajar berlaku. Kalau berlaku juga, maknanya ada masalah pada iman. Iman yang barangkali sifatnya munafik, sifatnya bohong. Boleh faham tuan-tuan ni? Sebab itu urusan amal ma'ruf nahi munkar ni adalah urusan yang dikaitkan dengan urusan iman dalam diri kita. Kalau benar iman itu, maka benarlah tindakan kita pada amar ma'ruf nahi munkar. Sikit lagi, kita ambil 5 minit lagi tuan-tuan ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang mukmin lelaki dan perempuan setengah menjadi wali pembantu pada setengahnya, menganjurkan kebaikan dan mencegah dari mungkar. At-Taubah ayat 71. Itulah keadaan dia. Orang mukmin, sama ada lelaki ke perempuan, dia ni akan sentiasa cenderung dan berminat dengan kebaikan. Iman dalam diri dia ni akan sentiasa melekat rindu dendam dengan benda-benda baik. Dia tak boleh sebaliknya. Tak boleh sebaliknya. Sebab itu adalah sifat iman dalam diri. Lepas tu dia sebut dalam ayat ini, orang mukmin sama ada lelaki perempuan adalah pembantu antara satu sama lain. Awliya ubak. Kalau kamu buat baik, tak apa, aku support dari belakang. Kita tu yang laju support belakang tu lah laju. Support depan tak berani, support belakang ni laju. Tak apa, buat, aku sokong. Tak apa, buat, aku ikut sekali. Itu sepatutnya gambaran orang mukmin. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, iaitulah mereka mengajak benda baik dan mencegah benda mungkar. Adapun yang menganjurkan mungkar dan mencegah dari kebaikan, itu tanda munafik. Jelas dalam ayat ini surah Taubah yang sama, surah yang sama ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata balik tu, orang munafik lelaki dan perempuan masing-masing menjadi wali pembantu setengah pada yang lain, menganjurkan jahat dan mencegah baik. Okey? Kita nak sebut ya'muruna bil munkar wa
wa yanhauna 'anil ma'ruf, rasa macam lidah kita ni terpeliak sikit. Dah, pasal tak biasa nak sebut lagu tu. Ya'muruna bil munkar, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kan pelik sikit ayat tu kan? Tapi itulah orang-orang munafik dia buat benda pelik. Kita nak baca benda tu pun pelik. Tiba-tiba ada orang yang gamak buat benda pelik. Siapa orang tu? Orang yang imannya munafik. Boleh faham tak? Siapa dia iman munafik? Dalam perbincangan amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang munafik adalah orang-orang yang sokong benda jahat. Dia mengaku dia Islam, dia bawa gambaran Islam pada tubuh badan dia, pada zahir dia, tiba-tiba dalam dirinya dia berkenan dengan mungkar. Dia menyampah dengan kebaikan. Dia menyokong kejahatan, dia menentang pula kebaikan. Itu munafik. Boleh faham tak? Kalau ada dalam sifat sebegini pada diri kita, maka ini adalah orang yang disebut sebagai wil lahu. Wil iaitulah celaka ataupun neraka wil pada orang ini, wal a'yadzabillah. Boleh kan? InsyaAllah kita ambil sedikit panduan pada pagi hari ini khusus pada perbincangan amar ma'ruf nahi munkar. Sekadar ni tuan-tuan, kita berhenti pada pukul 10. Hari ni lewat start cikgu. Allah Akbar, minta maaf lah. Ada apa-apa tuan-tuan nak tambah silakan. Silakan. Oh, yang isu Baitul Muqaddas. Oh, Ustaz yang cakap tu. Oh. Pelik tu hujah tu. Ya. Dianggap itu hak Yahudi untuk menguasai Baitul Muqaddas. Secara logik akal pun kita akan rasa pelik dengan kenyataan tu. Secara logik akal, macam mana pula kita orang yang beriman, orang yang kita rasa kita betul, bukan rasa lagi lah, kita yakin kita betul, tiba-tiba hak memiliki Masjidil Muqaddas ni, kiblat yang pertama dan masjid yang ketiga paling utama di dunia, dalam dunia Islam, tiba-tiba dikatakan dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Alasannya ayat yang kita bacakan tadi, saya tak pasal, rasanya surah Al-Ma'idah saja. Alasannya kat situ. Jadi dari sudut logik akal pun, kalau ada orang yang berhujah lagu tu, itu hak mereka, kerana ada ayat dalam surah tadi mengatakan itu sudah ditetapkan oleh mereka. Kita pun rasa pelik dari sudut logik akal. Tiba-tiba bila kita dibantu oleh ahli ulama untuk memahamkan ayat tadi, tu dia. Maknanya betul lah apa yang kita rasa tak logik tu, betul-betul dari sudut fakta, bukan hak mereka. Apa yang disebut oleh ulama kita, antara Syekh Dr. Abdul Fattah Khalidi tadi, dia kata dijanjikan untuk orang Islam, bukan untuk bangsa Yahudi, tapi untuk orang Islam. Oleh kerana pada zaman itu orang Islam diwakili oleh Bani Israel, maka mereka lah yang berhak. Tapi hari ini orang Islam bukan lagi Bani Israel. Bani Israel itu adalah ajaran sesat yang begitu jauh daripada Taurah. Nak ikut Taurah pun tak betul. Apatah lagi Taurah itu kalau ikut pemikiran sebenar, Taurah dimasukkan oleh Al-Quran. Ikut Taurah pun tak betul ajaran dia orang ni. Apatah lagi kalau ikut Quran. Kalau ikut Quran, siapa yang ikut Quran hari ini? Umat Islam, kita. Maka itulah yang berhak dengan Masjidil Aqsa. Orang ceritakan balik dengan ustaz ni berkenaan dengan hikmah
Isra Mi'raj. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Masjidil Aqsa sebagai transit di muka bumi ini sebelum diangkat naik ke atas. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dah sebut awal-awal lagi dalam tulisannya supaya kita cakna, orang Islam ni cakna bahawa Masjidil Aqsa ni adalah hak kita semua, bukan hak orang lain. Sebab tu Allah jadikan transitnya dari Masjidil Aqsa, bukan masjid mana-mana masjid. Kalau nak kira masjid lebih utamanya, Masjid Nabawi lebih utama daripada Aqsa. Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Al-Aqsa. Tapi kenapa dia pergi pada Masjid Al-Aqsa? Sebab ada hikmah pada peristiwa akhir zaman. Kok ustaz tu sebut begitu, kok ustaz tu putus asa kok, tak boleh nak lawan Yahudi kok, dia kata. Dia jadi putus asa, tak berani dah. Apalah upaya kita nak lawan dengan puak-puak tu. Kita surrender je lah, serah je lah kat dia. Terima je lah. Gamuknya begitu kok, hilang semangat jihad. Wallahualam. Ada cikgu nak tambah cikgu apa-apa? Haji, ada nak tambah apa-apa? Ustaz, ada nak tambah apa-apa Ustaz? Jadi apa yang berlaku di dunia Islam hari ini, di Gaza tuan-tuan, kalau kita lihat dari sudut ilmu amar ma'ruf nahi munkar, dia ada kaitan dengan apa yang kita bincang ni, amar ma'ruf nahi munkar. Ada masalah mungkar yang kita ceroboh, yang kita tak tegakkan. Ada ma'ruf yang kita tak buat. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan berlaku balak sebegitu besar kepada umat Islam di Gaza khususnya, dan di lain-lain lah. Di Syria bagai. Saya bimbang agak sebut Gaza sampai kita lupa Syria. Sampai kita lupa Sudan, Yaman semua. Apa masalahnya? Banyaklah. Antaranya hadis Nabi SAW dari sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, Allah tetapkan kita ni orang Islam tak akan berjaya dikuasai oleh musuh. Takkan. Tadi pun qari kita baca. La yaj'alallahu 'alal mu'mini 'alal la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Allah Ta'ala tidak akan izinkan orang kafir ni menguasai orang Islam. Tadi qari kita baca tadi. Tiba-tiba hari ni kenapa kita dikuasai? Apakah Allah mungkin janji? Tidak, Allah tak mungkin janji. Kena bincang dari sudut ilmu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang berlaku? Rupa-rupanya ada yang kita ceroboh, amar ma'ruf yang kita tak buat, nahi munkar yang kita buat. Antaranya apa? Perpecahan sesama umat Islam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sebut, hinggalah kamu berpecah. Ketika kamu berpecah, Allah kuasakan musuh ke atas kamu dan melakukan sesuatu yang dahsyat ke atas kita. Mana tak dahsyat ni? Disembelihnya depan-depan kita. 2 hari lepas dia berlaku, hampir 1,000 orang ditembak secara sembrono ketika mereka menunggu gandum daripada pesawat. Ada yang kata 220 mati terbunuh, ada yang kata 110, macam-macam lah. Maknanya ratusan mati, 700 lebih cedera, kebanyakannya cedera parah. Saya kalau tengok yang cedera ni lebih baik dia orang mati daripada cedera. Pasal cedera tak ada ubat. Hospital out of service. Dahsyat. Dan ada imej satelit yang ditunjukkan macam mana jahatnya Zionis ni yang menembak secara sembrono. Mereka mengumpan dengan gandum. Ada yang melaporkan mereka mengumpan gandum, letak simpanan gandum di satu tempat sambil mereka standby dengan kereta kebang di tepi. Sampai begitu sekali. Habis masalahnya kenapalah kita 2 bilion ni tak mampu nak buat apa-apa. Kerajaan Arab, apa lagi yang mereka buat? Apa usaha mereka? Jadi di situlah kita nampak kelemahannya datang daripada kita apabila kita tidak bersatu. Kita berpecah belah sama sendiri. Saya ulang perkataan Dr. Zakir Naik bila dia tanya, tragedi Gaza ni apa dia punya penyelesaian? Dia kata penyelesaiannya datang daripada dunia Islam sendiri. Kita tak boleh nak harapkan kafir, tak boleh harapkan PBB. Terang-terang PBB itu adalah wayang Yahudi Zionis. Terang-terang. Kita dah berapa lama dah penat menunggu hasil daripada PBB. Sejak tahun 1948 lagi berapa ratus resolusi dikeluarkan oleh United Nations. Mengecam. Sampai sekarang tak ada apa-apa tindakan. Umat Islam semakin teruk
apa ni, dimusnahkan. Sebenarnya penyelesaian dia datang pada kita sendiri. Jadi apa yang Dr. Zakir Naik sarankan? Supaya setidak-tidak OIC jadi macam NATO, setidak-tidak. Jadi macam NATO. NATO dia buat apa? NATO pakatan barat. Mereka bersepakat pada pertubuhan itu, pakatan Atlantik Utara kan. Antara dia punya terma perjanjian NATO ni, mereka ada lebih kurang 31 dan ada tambahan sebuah lagi, Sweden masuk 32 buah negara. Antara terma perjanjiannya ialah mana-mana satu